Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua. Alhamdulillah. Nampak tak Ahmad hari ni behave ya? Sebab kita pakai baju Melayu ni, kita kena cakap sopan santun hari ini. Dan semoga hari ini dapat menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini. Tak biasalah. Oh, tak biasa? Semoga kita dalam keadaan yang sihat, ceria. Kita sampai ke hari Jumaat, penghulu sekali hari. Dan tentunya kita ada banyak pengisian untuk dikongsikan bersama anda. Kita harapkanlah dengan apa yang kita melihat di media sosial terkini kan, kita mula untuk bijak mengenal pasti apakah konten yang baik dan tidak baik untuk dikongsikan di media sosial. Betul tak, Fad? Betul. Sekarang ni saya lihatlah ramai di antara kita yang macam berebut-rebut nak jadi YouTuber, nak jadi TikTokers dan sebagainya. Segala jenis konten diletakkan. Segala jenis konten. Tapi kita kena lihat ya, negara kita Malaysia ini ada akta-akta di mana anda tidak boleh sewenang-wenangnya membuat konten-konten yang mungkin boleh mempersedakan orang lain dan sebagainya. Tapi kita nak relatekan apa yang kami nak paparkan hari ini adalah berkaitan dengan kemudahan fasiliti orang kurang upaya atau OKU ini, di mana anda pun dah lihat ya, tular di media sosial. Ada dua kejadian kan, Sofia? Dua kejadian, pastinya dua wanita, dua lelaki kini sedang diburu oleh pihak polis. Dan kalau sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman di bawah akta, di mana ialah untuk memastikan keselamatan dan keselesaan semua untuk berada di media sosial. Kerana kita menggunakan media sosial ni dan kita menggunakan sekadar untuk meletakkan konten semata-mata. Betul lah. Kita nak lihat di Malaysia ini sebenarnya, kalau lihat dari segi fasiliti untuk golongan orang kurang upaya ataupun OKU ini banyak, Sofia. Antaranya kita boleh cakap tandas tu sudah pastinya lah kan, berkaitan dengan parkir kereta. Dan ini dia seperti mana yang anda dapat lihat tadi, perjalanan kaki untuk golongan kurang upaya ini pun diberikan perhatian. Dan ini dia beberapa contoh fasiliti OKU yang disediakan. Sejauh manakah fasiliti awam ini digunakan dengan sempurnanya oleh orang golongan OKU, dan adakah yang diwujudkan ini sekadar cukup syarat sahaja ataupun sebenarnya orang kata menyantuni mereka yang menggunakan fasiliti seperti ini. Dan kita sebagai orang awam yang tahu untuk membezakan dan menjaga fasiliti ini bagi golongan OKU. Betul. Jadi kita kena jagalah fasiliti OKU ini supaya kita tidak menyalahgunakan kan kemudahan untuk OKU ini. Okey. Dan antara yang menarik juga akan kami paparkan berkaitan dengan OKU ini juga, kita akan bersama dengan salah seorang daripada pesakit ini. Nama penyakitnya adalah autoimun, di mana pada permulaannya individu ini tidak ada sakit, sebarang sakit, Sofia. Tak terkala, tapi ketika berusia 18 tahun mengalami keradangan di bahagian mata. Ya, bayangkan sempurna penglihatannya dalam masa beberapa tahun sahaja, sekarang boleh dikatakan hilang deria penglihatan itu. Kita akan memahami dan juga mendalami juga bagaimana pengalaman yang dilalui dan mungkin cara beliau bangkit semula daripada kekangan ini untuk kini masih meneruskan pengajiannya. Jadi itu inspirasi yang boleh dikongsikan bersama kita semua. Baik, kita bukan berdua saja hari ini. Kita bersama rakan tugas kita. Kata pagi-pagi ni kalau biasa kita makan selemak, makan roti canai biasa. Biasa. Hari ini kita bawakan sup gearbox. Pagi-pagi makan sup gearbox. Itu luar biasa. Tapi apa yang luar biasa, bila Fetri Yahya yang makan gearbox, kita nak tahulah. Yang langsing jaga badan tu, dia makan sup gearbox kan. Kita tak besar badan dia kan. Okey. Mana Fet? Silakan Fet. Mana Fet? Fetri, Assalamualaikum. Oh, di belakang ni. Wow. Okey, Fet. Dia lah pemilik restoran Dapur Abel yang pernah viral, yang mana pernah menjadi tujuan ramai ya. Bayangkan waktu pagi biasa kita makan ringan kan. Tapi kali ni anda bayangkan di depan saya ni, cukup mewah bagi orang Kelantan kan. Mereka biasa makan berat pada awal pagi. Tengoklah depan ni. Subhanallah. Jangan dekatkan lagi. Kemudian dapat saya buka ni panas ni. Ada lagi. Pada Fitri ini tetel eh? Ini tetel, asam pedas tetel. Memang pagi-pagi dah ada dah? Dah ada. Seawal pukul 9 pagi kami dah ada. Semua 9 pagi dah ada kalau anda biasa jenis hari petang ke Lupa kita start sebentar. pagi dah ada nasi lemak, kemudian nasi kerabu, roti canai yang ini. Ini roti sarang burung. Wah, ini juga menjadi tumpuan ya. Jadi tumpuan untuk semua tadikan panggangan. Okey, jadi baru lagi tahun ni kan tempat ni. Kalau kita dapat Abang ni dah 4 tahun. 4 tahun kat sini baru tahun ni. Yes. Apa tarikan sebenarnya sebab ramai kat sini ya? Tarikan kat sini menjadikan ramai orang adalah sebab gearbox. Sebab gearbox asam pedas ni tak ramai yang buat. Tak ramai kedai yang ada. Jadi bila kami buat ni menjadi salah satu tarikan dan kami sendiri terkejut lah. Sebab kami ingatkan biasa-biasa, tapi dapat sambutan tu melampau tinggi. Macam tu. Okey, jadi difahamkan pekerja pun ramai ya. Ya. Dari pagi pukul apa sekali boleh sampai? Kami
masa awal 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Okey. Ah, Puncak dia memang sekedar pagi lah. Pemuncak Paling sebelum ramai. yes. Sebelum pagi dah ramai sampailah lebih kurang pukul 2 petang. Itulah waktu peak hour dia. Dan petang sikit kami agak slow and then Baik, ramai yang bertanya tentang ni. Ya. Berapa harga ni kalau macam ni? kalau harga atas meja ni lebih kurang 50 ke 60 ringgit sahaja. Oh, itulah boleh Ya. berbaloi bakso pedas ni memang sedap. Yes. Okey, dan saya nak tanya, okey, anda masih muda, anak muda kan? Ya betul. Berapa umur ni? Umur saya tahun ni 26 tahun. Muda, Ah. tapi sukses. Anda dah mulakan bisnes ni sejak 4 tahun lalu. Ya. Macam mana Faris Fitri ada semangat yang tinggi menjadi anak muda berada dalam bidang makanan ni? Sebab saya ikut mak saya. Mak saya berniaga pasar malam, pasar pagi lebih kurang 30 tahun di Padang Jawa ni. Oh, Jadi saya ikut dia. Jadi, selepas habis belajar, saya pula memang ambil pengurusan bisnes. okey. Jadi saya decide untuk buka kedai. Tapi sebelum buka kedai tu, niaga macam-macam lah. Jalan apa semua. Maksudnya pengalaman dah banyak kan? Okey, kongsi sikit dengan anak muda yang mungkin menonton yang semangat tengok Faris Fitri berjaya macam ni. Apa yang kualiti yang diperlukan sebagai seorang pengusaha makanan ni supaya sentiasa memberikan yang terbaik kepada pelanggan? Kualiti yang perlu ada untuk sentiasa menjadi terbaik adalah kami kena kekalkan kualiti rasa daripada segi sambal. Contoh untuk nasi mak daripada segi sambal sampailah ke nasi. Ya. Asam pedas daripada dia punya kelembutan dia daging dan sampai ke gravynya kuah tu. Betul. Untuk Sebab kita nak maintain supaya orang tetap datang ya. Kadang hari pertama sedap tapi hari dah lepas Yes, sebulan betul. lain. Okay. Dan juga anda sendiri saya tengok sibuk dan sekitar sini. Termasuk kita sendiri kena turun padang memantau, kena Fridge yang So Fatri pegang handphone. Kat mana sekarang? Apa? So Fatri pegang handphone. Betul. Saya akan siap makanan yang kuat untuk ini. Pegang foto. Baiklah, itulah tadi kan kita melihat kita gearbox sampai pagi ni. Awak pernah cuba ke? Oh, saya secara peribadinya memang saya makan gearbox. Okey. Tetapi kalau nak makan di waktu pagi ni Sofia, Berat sikit. amat berat sikit. Tapi ada setengah orang yang sukakan gearbox ni, sukakan cara pemakanannya tu apabila gunakan straw, sedut yang bahagian isi belah dalam tu. Okey. Tapi ada segelintir daripada kita yang macam normal, macam saya sendirilah. Ni saya cakap saya lah. Ni pengalaman saya, bila saya makan, saya pening kepala. Okey. Saya tak tahu sebab apa. Mungkin sebabkan mungkin kandungan lemaknya berlebihan ke apa, saya tak tahulah kan. Macam tu. Saya rasa macam kalau kita makan makanan yang berat ni biasa macam tengah hari, malam. Elok juga makan siang hari supaya sebab kita baru bangun pagi kan. Ya. Jadi kita pembakaran tenaga kita dan sebagainya seharian. Jadi kalau nak makan benda yang berlemak sikit, yang berkalori sikit, pagi-pagi pun apa salahnya? Apa salahnya? Boleh cuba sekali tak apa. Betul. Okey, jom kita tanya Fitri pula. Okey, Fitri. Apa lagi yang best, yang sedap dekat situ, Fitri? okey. Ha. Baik, sambung bincang tadi yang mana tuan kedai ni umur 26, dia mula berniaga sejak umur 22. Dia kata dia sendiri kena turun padang ya. Betul. Abang ni jenis yang tegas ke? Saya jenis yang tegas mementingkan kualiti yang baik. Kualiti yang baik. Betul. Okey, termasuklah semua serba-serbi ya. Tak Serba-serbi. boleh cincai-cincai. Cincai. Okey. Bila orang sebut dapur Abel, orang panggil Kelantan kan. Jadi nasi kerabu pun kena Jadi kau-kau. tumpuan lah. Nasi kerabu adalah satu main core kita yang sejak daripada dulu. Daripada awal kami buka sampailah sekarang. Even di Padang Jawa, ramai yang kenal nasi kerabu Kak Ina, iaitu mak saya, yang menjadi sekarang saya menjadi legacy dia, yang sambung dia punya nasi kerabu dia lah. Oh, Resepi okey, dia. itu dia. Jadi kadang-kadang ramuan sama, yang pentingnya air tangan orang tu Air tangan berbeza, kan? betul. Itu yang menentukan kelazatan tu. Beza lah. Okey, baik, ada tak sebarang basic yang anda lakukan dalam berniaga ni? Ini buka setiap hari ke ada hari Saya tutup hari Isnin saja, Selasa sampai hari Ahad kami buka 7.30 pagi, 5.30 petang. Okey. Yang dulunya kami buka sampai malam, tapi disebabkan PKP, saya belum sambut lagi sampai 12 malam. Okey, sampaikan orang dari Pulau Pinang, Cik Syamizal pun, Betul. Cik Yome pun katanya disuruh post. Mana boleh post kan? Kena datang sendiri sini di Dapur Abel Betul, di kena datang. Padang Jawa ni. Saya suka tengok anak muda yang berniaga, yang kreatif, menu pun terbaik ya. Sebab itu orang datang ramai-ramai untuk meraihkan sarapan
yang benar-benar terima kasih Fadli Fitri. Sama-sama. Kita bagi dia Abel yang betul bersemangat untuk menjadi usahawan yang berjaya. Semoga lepas ni buka banyak lagi supaya ramai dapat bekerja di tempat yang menarik ini. Baik. Okey, saya tadi kami memakai mas sebab untuk SOP. Nanti kita nak serbu makan kat sini dan juga merasai kenikmatan dapur Abel di hari Jumaat yang gemilang ini. Kembali bersama dengan Kak Sugati. Si pentas kita nak makan. Silakan. Wah, jumpa makan Fitri Yahya. Ni kedai Abel. Nama dia kedai Abel di Padang Jawa, Shah Alam. Yes, jadi kalau anda yang rasa macam mengidam, mungkin ada yang Dia berlapar lah. nak makan dia pun boleh datang. Ni restoran namanya Dapur Abel dekat Padang Jawa. Okey. Macam-macam lah menu, bukan saja ada gearbox, tapi tu ada asam pedas titil. Tu saya suka, sedap. Tu suka Nanti kita boleh Okey, serbu bawa saya ramai-ramai. ke situ. Boleh Kita cuba. teruskanlah. Okey, kita banyak pengisian kita yang Ya. kembali ini kita akan bincang berkenaan antara laporan khas fasiliti dan kemudahan yang diwujudkan untuk golongan orang kurang upaya akan kita tampilkan sebentar saja lagi. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami pastinya di Malaysia hari ini. Baik, sekarang saya sedang mencuba bagaimana agaknya rasa ataupun perasaan apabila menjadi seorang yang OKU penglihatan bila berjalan di kawasan bandar dengan menggunakan tongkat putih dan tanpa sebarang bantuan dan panduan. Jadi pastinya anda di rumah jangan cuba aksi ini kerana untuk menggunakan tongkat ini pastinya akan ada cara yang betul dan untuk mengenal pasti tactile ini ada juga cara yang betul. Untuk itu saya bersama dengan Sharifah Nurjahan untuk membimbing saya berjalan di persisiran kawasan bandar ini dengan bantuan ataupun cara yang betul. Hai Sharifah. Hai. Boleh tunjukkan saya jalan? Boleh. Alright, awak di depan. Boleh saya letak tangan kat bahu? Boleh. Okey, jom kita mula. Pertama kali berjalan dengan menutup mata sepenuhnya di tempat awam dan dipandu oleh Sharifah, seorang OKU penglihatan, memang sukar dan menakutkan. Bukan untuk mengejek, tetapi mencuba apa yang dialami oleh mereka dalam kehidupan, membuatkan saya perlu bergantung kepada diri lain untuk berjalan. Deria pendengaran dan sentuhan menjadi lebih peka. Tongkat putih digunakan untuk mengesan blok panduan pejalan kaki melalui geseran yang dirasai atau perbezaan ketukan pada permukaan. Garis lurus pada blok bermaksud boleh berjalan dan titik bulatan maksudnya berhenti kerana ada halangan atau simpang. Ketika ingin melintas jalan raya, lampu isyarat akan berbunyi bagi menandakan bahawa sudah boleh melintas. Amatlah membantu. Tetapi tanpa bantuan daripada Sharifah, mungkin saya akan terkontang-kanting seorang diri mencuba dan ini amatlah berbahaya. Bayangkan jika berada di tempat mereka, seperti mana yang dialami oleh Sharifah 3 tahun lalu. Sharifah Nurjahan Said Jakirul Alam, 24 tahun, mengalami kecacatan kekal penglihatan sejak tahun 2018 akibat penyakit autoimun yang menyerang tubuhnya. Dia dahulunya mampu melihat dengan jelas sama seperti insan lain, namun penyakitnya itu menyebabkan penglihatannya menjadi kabur sedikit demi sedikit bermula ketika usianya 18 tahun. Anak sulung daripada 5 adik-beradik ini meneruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda perundangan. Walaupun begitu, dia masih lagi perlu belajar untuk mengadaptasi kekurangan dirinya sebagai seorang OKU penglihatan. Pada suatu hari itu, saya dan kawan saya balik ke rumah saya dan pada waktu tu sudah pun senja lah, nak dekat malam dah. Tapi tactile yang disediakan untuk kita pada waktu tu jalannya memang sangat tak stabil lah. Banyak yang pecah tactilenya.
sampai kami tak tahu nak beza mana satu tile dan mana satu tile yang pecah ni tadi, kerana dia dah memang nak dekat rata lah permukaan dia. Jadi sepatutnya dia ada texture kan. Jadi susah untuk bagi kami identify lah pada waktu tu. So kawan saya pun walaupun dia low vision, separa penglihatan, dia pun dah bergantung pada saya yang lebih tajam dari rasa ni tadi untuk kami betul-betul cuba cari jalan balik ke rumah. Dalam Akta Orang Kurang Upaya 2008, Akta 685 bahagian 4 memaktubkan peruntukan perihal penggalakan dan pembangunan kualiti hidup dan kesejahteraan orang kurang upaya yang antara lain menyentuh mengenai hak-hak OKU ke atas kemudahan khas seperti tempat-tempat awam, hak pendidikan, pekerjaan dan maklumat. Oleh itu, ada banyak fasiliti awam untuk golongan OKU yang perlu disediakan bagi memudahkan mereka. Antaranya seperti tandas awam khas, cecondong atau tanjakan iaitu ramp, susur tangan atau railing, butang lift, tempat parkir kenderaan dan blok panduan pejalan kaki untuk OKU buta. Persoalannya, adakah semua kemudahan ini tersedia dengan sempurna atau sekadar ada tanpa mengikut spesifikasi yang sepatutnya? Jadinya memang dekat kawasan bandar memang susah nak jumpa lekuk-lekuk yang macam ni. Oh. Baik, jika tadi saya bersama dengan Jahan yang antara golongan OKU penglihatan, dan sekarang saya nak lihat bagaimana golongan OKU fizikal berjalan di kawasan bandar menggunakan kemudahan OKU yang sedia ada. Untuk itu saya bersama dengan Bob untuk menunjukkan saya bagaimana kesukaran yang dihadapi olehnya ketika menggunakan kemudahan OKU di sini. Jom. Muhammad Fazri Izzardi Zainal Abidin, 34 tahun atau lebih mesra dipanggil sebagai Bob, dilahirkan sebagai insan normal. Tetapi pada tahun 2012, satu kemalangan menimpanya ketika melakukan kerja-kerja pemasangan wayar lampu di stadium. Bob terjatuh dari ketinggian 21 kaki. Namun umurnya masih panjang, dia disahkan mengalami kecacatan kekal di saraf tulang belakang T9 yang menyebabkan lumpuh separuh badan. Pada awalnya memang sukar, tetapi dengan sokongan keluarga dan kecekalan dirinya, dia sudah boleh mula berdikari. Malah Bob turut memiliki kereta sendiri yang diubah suai untuk kemudahannya bergerak ke mana-mana. Ada juga tempat macam saya pergi kat bangunan-bangunan lama, turun kereta dah tak ada parking OKU, dan nak masuk ke, nak naik ke kereta ada macam bonggol tu, tak ada rem. Jadi saya tak boleh nak naik, perlukan bantuan orang. Saya kena tunggu orang lalu minta tolong dia untuk angkat saya naik rem. Berdasarkan tinjauan dan perbualan saya bersama Sharifah dan Bob, apa yang saya dapati kawasan untuk kemudahan OKU sememangnya disediakan. Cuma ada yang kurang sempurna daripada segi spesifikasi dan penyelenggaraan. Antaranya seperti sistem blok panduan pejalan kaki untuk OKU penglihatan tidak dibaiki atau dibina dengan betul. Cecondong atau rem yang tidak mengikut spesifikasi yang sesuai atau rosak dan tidak diselenggara dengan baik. Tempat parkir OKU yang khusus sukar ditemui di kawasan premis kedai tepi jalan. Parkir OKU biasanya ditemui di kawasan pasaraya, taman permainan awam dan kawasan rehat dan rawat RNR Lebuh Raya. Menerusi tinjauan di beberapa lokasi sekitar Kuala Lumpur, saya juga dapati masih ada segelintir rakyat Malaysia yang tidak menghormati kemudahan yang disediakan untuk golongan ini. Seperti contoh, cecondong di tepi jalan untuk kemudahan OKU fizikal dijadikan tempat meletak kenderaan. Ini menyukarkan mereka untuk menaiki laluan yang disediakan buat pejalan kaki. Selain itu, parkir OKU yang disalahguna
oleh orang awam dengan meletakkan kenderaan mereka, terutama di kawasan R&R. Walhal terpampang jelas tanda serta gambar orang berkerusi roda. Begitu juga dengan kemudahan tandas khusus untuk OKU. Ada tandas yang sengaja dikunci, menyebabkan golongan ini terpaksa menggunakan tandas awam biasa yang tiada pemegang tangan untuk berpaut. Sempena Hari OKU sedunia yang berlangsung pada 3 Disember baru-baru ini, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada menyatakan mengenai peruntukan sebanyak 30 juta ringgit untuk menjadikan bangunan-bangunan kerajaan mesra OKU dan juga pihak berkuasa tempatan PBT digalakkan untuk menerima pakai prinsip reka bentuk sejagat bagi menambah baik akses kemudahan awam OKU. Usaha murni ini sedikit sebanyak mampu meringankan beban golongan berkenaan yang sememangnya perlu dititik beratkan. Ini secara tidak langsung mungkin dapat meningkatkan kesedaran umum mengenai pentingnya kemudahan OKU khususnya di tempat awam. Baik, itulah tadi laporan dan tinjauan khas yang dilakukan oleh Asri sendiri memberikan kita gambaran penuh apakah status sebenar, bagaimana kita benar-benar menyantuni atau tidak kemudahan dan juga apa yang diperlukan oleh mereka golongan OKU. Betul. Apa yang kita paparkan tadi, fasiliti kemudahan itu ada kan, tapi itulah proses penyelenggaraan dan sebagainya. Kalau kita lihat blok pejalan kaki ataupun dipanggil sebagai tactile itu, nampak ada yang pecah-pecah dan sebagainya, dan kita harapkan pihak bertanggungjawab dapatlah menyelesaikan perkara ini untuk memberikan kemudahan untuk golongan OKU ini. Baik, kita akan terus memasuki segmen pertama kita. Temu Mobile ini yang cukup eksklusif untuk kita mendalami bagaimanakah sebenarnya kehidupan seorang wanita yang cukup muda ini, bermula 18 tahun, sudah pun ada simptom kehilangan deria penglihatan dan kini pada usia 24 tahun telah pun bangkit semula, meneruskan pembelajarannya, pengajiannya dan kini boleh berkongsi dengan kita perjalanan beliau sebagai seorang yang telah pun kehilangan deria penglihatan. Kita terus bersama dengan Cik Sharifah Nurjahan Syed Zakirul Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa. Okey. Mungkin kita mulakan perbincangan kita kan. Mungkin sedikit yang didengari oleh Jahan tadi berkenaan dengan fasiliti yang disalahgunakan sebagainya. Sebagai pembukaan ini, apakah perasaan Jahan mendengar segala ini terjadi? Sebenarnya dia daripada segi yang pada kemudahan ini sebenarnya adalah untuk memudahkan kami sebagai OKU. Jadi reka bentuk tersebut adalah dihaskan untuk kami lah. Jadi untuk kegunaan kami ini kami berharap sebenarnya orang faham yang sebenarnya manusia itu ada pelbagai rupa dan pelbagai kebolehan. Jadi untuk kami menggunakan fasiliti yang kami sedia ada dan sekiranya kami memohon fasiliti itu, kami berharap yang kami dapat didengari dan tidaklah dianggap menyusahkan lah. Macam itu. Okey. Saya ternampak Jahan sedang memegang tongkat putih. Dan kita nak bagi tahu kepada anda bahawa tongkat putih ini untuk pengenalan lah. Kalau anda lihat seseorang individu OKU penglihatan memegang tongkat putih ini, beliau adalah OKU penglihatan penuh. Okey, tetapi kalau anda lihat di bahagian putih semuanya, tapi anda lihat ada warna merah di bahagian tengah-tengah, ianya dinamakan sebagai low vision ataupun kurang penglihatan. Kan itu pemahaman kita lah kan, kalau kita nak kenal pastikan. Okey, mungkin Jahan boleh kongsikan tentang transisi lah kan daripada kehidupan normal, tetapi ketika usia 18 tahun dah ada keradangan mata, 21 tahun hilang keseluruhannya penglihatan ini. Mungkin boleh ceritakanlah pengalaman sendiri transisi daripada normal sampailah ke tahap sekarang ini, Jahan. Okey, masa mula-mula saya sakit mata tu, actually memang kami tidak expect yang akan teruk seperti macam ni. Asalnya saya cuma rasa gatal pada mata dan bila saya pergi ke klinik masa tu, doktor kata ni mungkin infection sikit je kot. Jadi dia bagi ubat mata 2 kali. Dan saya pakailah seperti biasa. Tapi selepas macam sebulan lebih macam tu, sebulan setengah, saya start
perasan yang mata saya jadi merah sangat, macam nampak macam mata putih tu berdarah. So kita orang pun pergilah ke pakar, dan pakar pada peringkat awal saringan tu dia macam kata dia nampak lain, tapi rasanya kena datang balik check ni. Tapi saya kecewa pada waktu tu sebab dah 3 kali saya jumpa doktor, tapi doktor kata tak ada apa. Mungkin masa tu saya fikir mungkin teruskan makan ubat je lah kan. So tak sangka sebulan kemudian saya tak nampak dah. Macam tu. Dan kalau kita minta izin lah untuk kita melihat keadaan sebenar ketika ini. Dan seperti mana anda boleh saksikan, ini satu transisi yang sangat menukar kehidupan kita. Dan pada ketika ini yang disebutkan oleh Jahan, hanya sekarang boleh melihat jalur-jalur cahaya. Dan ini antara orang kata kita tak tahu sisi di mana penyakit autoimun ini daripada asalnya menyerang saraf dan memberi keradangan terhadap mata Jahan sendiri. Bagaimana Jahan melalui transisi itu mengetahui yang ialah kita akan hilang deria penglihatan ini pada ketika itu? Pada waktu tu memang saya rasa yang mungkin saya tak nampak ni sekejap je. Jadi masa tu bila saya makan ubat, saya pun pelan-pelan nampak balik. Dan masa tu pun saya sempat ambil lesen. Saya walaupun masa tu mata saya sangat kabur, tapi waktu tu saya tak sangka yang saya boleh dikirakan sebagai seorang OKU penglihatan. Dan orang pun beritahu yang katanya sekiranya kalau kata awak nampak gelap saja itu baru dikira sebagai OKU penglihatan, tapi hakikatnya tak. Jadi pada waktu tu saya banyak menyeksa mata saya untuk tengok benda-benda yang macam contohnya materi pembelajaran saya, sebab saya belajar law kan, saya kena banyak membaca. So saya paksa diri saya untuk tengok. Sedangkan rupanya saya tidak tahu pada waktu tu ada software untuk OKU penglihatan tu sendiri guna untuk memudahkan kami membaca sesuatu material lah. So pada waktu tu memang banyaknya saya rasa sakit. Saya hanya fikir sakit je. Saya tak boleh nak saya tak sangkalah ada kemudahan-kemudahan yang spesifik untuk membantu saya melihat ataupun mengurangkan penggunaan mata saya tu tadilah. So masa tu memang saya fikir yang saya nak just teruskan habis belajar, and saya tak fikir sakit saya memang sakit sampai ke bahu, mata tu pening, sakit kepala tu memang saya teruskan juga, nak cuba juga untuk lunaskanlah tanggungjawab saya terhadap pengajian saya waktu tu. Tapi dalam saya perjalanan saya tu tadi, saya memang terpaksa hadap banyak cabaran sebab waktu tu saya tak sedar sama ada saya ni boleh ke tidak ambil macam orang kata apa, kemudahan OKU ni ataupun saya harus anggap saya ni normal, cuma sakit mata je. Kecelaruan itulah yang menyelubungi pada ketika itu, dan alhamdulillah kini Jahan orang kata terus cekallah kuat untuk meneruskan pengajiannya walaupun dengan sedikit kekangan, tapi tidak mematahkan semangat beliau. Betul. Apa yang saya lihat perjalanan Jahan sangat tabah sebenarnya Jahan, sebab Jahan difahamkan setahun setengah stres, duduk berkurung dalam bilik disebabkan nak memikirkan bagaimana untuk meneruskan kehidupan ini. Tetapi alhamdulillah saya rasa ramai sebenarnya Jahan yang menyokong Jahan, bukan sahaja kawan-kawan, ahli keluarga, kami semua kat sini menyokong Jahan untuk meneruskan kehidupan ini, sebab banyak sebenarnya fasiliti, kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk golongan OKU ini. Baik, all the best Jahan dalam pendidikan, dan kita doakan semoga Jahan selamatlah untuk menjalani kehidupannya Jahan. Terima kasih. Terima kasih. Memang inilah membuka mata kita sebenarnya, bukan sahaja orang kata kesukaran yang dilalui, tapi kita sebagai orang awam yang cukup sifat ini, bagaimana kita boleh bijak untuk menyantuni dan menjaga fasiliti yang disediakan khas untuk mereka. Betul. Yang paling penting kita kena lihatlah, awareness ni penting untuk kita nak menjaga, jagalah hati golongan OKU ni sebenarnya apa yang kita nak terapkan kat sini. Okey, kita nak berhenti berehat seketika, sekembali nanti ini kepada anda semua hari Jumaat ni kan, mungkin ada macam terdetik nak memberikan dana infak dan sebagainya. Sebentar lagi di Malaysia Hari Ini, jangan ke mana-mana.
Okey, salam Jumaat untuk anda semua yang mungkin baru sahaja menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Kita terus saja nak bercakap ataupun bercerita tentang dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wathayyibah Pantai Remis Perak. Untuk itu kita terus saja bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wathayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz. Waalaikumsalam yang berbahagia Fadli. Alhamdulillah. Sihat Ustaz Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik Ustaz. Tak apa, bolehkah banyak masa lagi kita nak bagi pengenalan tentang Madrasah Darul Ulum wal Qiraat ini yang bakal untuk membangunkan masjid ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum wala. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat para penonton MHI pada pagi ini insya-Allah. Dan bukan saja-saja Allah nak gerakkan hati kita untuk duduk depan TV tengok MHI. Melainkan pada pagi ini Allah nak berikan kepada kita peluang untuk kita bersedekah. Kita dalam proses untuk pembangunan Masjid Al-Ulum Wathayyibah. Kita ada satu madrasah Al-Ulum wal Qiraat dan kita nak bangunkan Masjid Al-Ulum Wathayyibah. Dan masjid ini insya-Allah saya excited bila saya pergi tengok sendiri, dah start naik 2 tingkat. Apa yang nak dibangunkan pada masjid ini bukan sekadar tempat orang solat 5 waktu setiap hari. Kalau kita sediakan masjid sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan membina masjid, man bana masjidan, setiap membina satu masjid yang disebutkan Allah padanya maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Ataupun dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW sebut, siapa yang membina satu masjid walaupun sebesar sarang burung maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Kalau kita boleh buat masjid sekadar untuk solat itu pun sudah memadai dah. Banyak ganjaran yang akan kita dapat. Setiap orang solat dapat pahala dekat kita. Tetapi apa yang nak kita bangunkan di Masjid Pantai Remis Perak ini ialah satu bangunan masjid yang terkandung di dalamnya bukan sekadar solat berjemaah, aktiviti pengajian dan kemasyarakatan juga akan berlangsung. Ada kelas hafazan untuk pelajar-pelajar tahfiz Al-Quran yang sekarang telah pun mencecah 300 orang. Salih ala Muhammad. Dan program-program untuk masyarakat, ada bilik mesyuarat, kemudahan orang bermusafir. Dan subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, masjid ini akan dimanfaatkan oleh 17,000 penduduk kawasan sekitar Pantai Remis Perak yang pada setiap solat dapat 5,000 orang untuk satu-satu masa. Jadi subhanallah Sayyidina Muhammad pada sekarang ni tuan-tuan boleh tengok keadaan. Ini pun dah outdated sikit. Sekarang ni dah naik level 2 dah, lebih kurang macam ni. Ustaz Ahmad dia yang tuan-tuan boleh tengok di kaca TV tuan-tuan tu, subhanallah. Dan naik level 2 dan kita memerlukan sejumlah 25 juta ringgit. 20 dan sekarang ni dah terkumpul lebih kurang 12 juta ada lagi. Peluang kepada tuan-tuan untuk berinfak. Manfaatkan sebaik-baiknya, jangan lepaskan peluang ni insya-Allah. Dan Fadli, kita bercadang ataupun kita berhajat supaya program kita ini dapat sempurna dan pembinaannya pada tahun 2022 dan dapat digunakan secara sepenuhnya. Jadi macam tu yang saya sebut tadi, kalau ada peluang untuk buat masjid, kita buat masjid. Kadang-kadang kita memang tak mampu untuk buat masjid. Memang kita tak ada kemampuan untuk buat masjid. Tapi Allah sedang mendorongkan kita pada hari ini, pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini. Bila dapat peluang. Kadang-kadang Allah nak bagi pahala sedekah kita ni sampai Allah ketuk pintu rumah kita hantar orang. Kadang-kadang duk makan tu ada kucing main letak tangan dia kat atas kepala kita, boleh buka kucing macam tu. Tu bukan saja-saja bila Allah nak bagi ganjaran peluang kepada kita untuk berinfak. Apatah lagi untuk kita menginfak pada rumah Allah SWT membangunkan masjid. Jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang ini. Tadi saya dapat lihat pembinaan masjid tu dah berjalan cantik Ustaz kan. Pembinaannya pada tahun 2020 dan dijangka siap tahun depan kan, insya-Allah Ustaz kan. InsyaAllah. Okey, baik Ustaz. Kita nak bercakap tentang pahala untuk kita nak infakkan duit kita ni. Ada orang nak infakkan wang kita ni melalui pelbagai cara dan kegunaan tujuannya kan. Tapi ini infak untuk tujuan pembinaan masjid ni. Apa antara ganjaran keistimewanya Ustaz? Ya Allah Rabbi sallallahu. Para sahabat Nabi SAW dulu berebut-rebut untuk membangunkan masjid. Nabi SAW pernah lalu di satu tempat sallallahu alaihi wasallam sehingga suruh Nabi SAW singgah ke rumah dia untuk Nabi SAW solat di rumahnya. Selepas Nabi SAW solat di rumahnya, kawasan tempat solat yang Nabi SAW pernah solat itu segera dibangunkan masjid.
Bila Nabi SAW pergi sampai ke Madinah, sampai di Yathrib, benda perkara yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW ialah membina masjid. Masuk saja ke Madinah, masuk ke Yathrib ataupun Madinah, terus dibina saja masjid. Di Quba, di masjid. Kenapa? Sebab membangunkan masjid ini satu benda ataupun satu perkara yang sangat-sangat dituntut. Dan tuan-tuan, Nabi SAW sebut tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia antara amalan yang tidak akan terputus selepas seorang itu meninggal dunia. Dia dah meninggal dah, tapi pahala masih terus sampai lagi. Kata Nabi SAW, ada 6 perkara. Yang pertamanya, ilmu yang disebarluaskan. Tempat kita nak bangunkan ini ialah tempat pengajian. Ada belajar-belajar tahfiz kat itu. Anak soleh yang ditinggalkan. Mungkin di situ ada nanti pelajar-pelajar atau anak-anak yang akan jadi anak yang soleh untuk ibu dan ayah yang kita menumpang manfaatnya. Mushaf yang diwariskan. Tempat ini tempat pengajian, pasti ada pengajian-pengajian kitab-kitab yang ditinggalkan. Masjid yang dibina khusus yang kita sembang pada pagi ini. Kemudian rumah yang dibina untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan pun kita nak buat tempat permusafiran tempat situ. Dan sungai yang dialirkan untuk kepentingan orang ramai dan harta yang disedekahkan pun termasuk dalam perbincangan ini. Maka bagi Ibnu Majah, maka kita nak rebut semua kelebihan-kelebihan ini. Tuan-tuan, bila dapat sahaja tolong screenshot, dapat nombor telefon. Nombor satu perkara dengan ibadat ni, jangan bertangguh. Jangan bertangguh. Bila kita bertangguh, semangat dia makin berkurangan. Maka ambil nombor telefon tu, ambil nombor akaun tu, nombor telefon Ustaz Maulana ada, Ustaz Bat ada. Dapatkan maklumat, ada kelapangan, pergi dekat situ dan tengok sendiri apa yang sedang kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan menambah. InsyaAllah. Semangat kita insyaAllah. Amin. Itulah dia. Diharapkan pagi ni dapat menggerakkan hati kita lah kan untuk kita nak memberikan infak ni untuk pembinaan masjid ni dan segala kelebihannya infaknya tadi tu Ustaz dah pun terangkan. Baik, terima kasih Ustaz. InsyaAllah lah ramai akan memberikan infak kepada tabung pembinaan masjid ni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwah bebas berangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wathaibah Pantai Remis Perak. Okey, untuk waktu ini kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kembali lagi di Malaysia hari ini. Fazli lagi? Sofia ada. Sofia, kejap lagi kita bersama dengan Sofia. Okey, kali ini kita nak bercakap pula tentang kempen Musim Sejuk Peduli Insan. Okey, dan kita tahu bahawa sekarang ini Syria ni musim sejuk tau. Dan darjah Celsiusnya nak tahu berapa? -5 darjah Celsius. Okey, kita akan banyak lagi nak cakap tentang perkara ini. Tapi untuk waktu ini, apa kata kita lihat dulu satu pinggisan menarik ini berkaitan dengan kempen Musim Sejuk Peduli Insan. It's angelic voice. Ajali pokok, ajali pokok, Okey, alhamdulillah nampaklah ciri sikit kan kehidupan mereka yang berada dekat Syria. Kat Syria ni, tahu tak anda, 80% kehidupan mereka kat sana tu, mereka ni duduk dalam keadaan yang kefakiran. Okey, dan kita akan adakan satu inisiatif untuk memberikan bantuan kepada mereka ini. Jadi kita terus saja ingin bersama dengan Ustaz Muhammad Lomanul Hakim Muhammad Rizwan, pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ingatkan dah sampai Syria belum lagi Ustaz belum lagi insya-Allah dekat dah. Ya, baik Ustaz, kita boleh permulaan ni boleh cerita sikitlah tentang perkembangan dan keadaan semasa di Syria ini bagaimana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita cerita tentang perkembangan saudara-saudara kita yang berada di sana, sudah tentulah yang menjadi sesuatu yang membimbangkan kita apabila musim sejuk datang. Ini berikutan apabila kita melihat bagaimana dengan keadaan sebelum ini yang penuh dengan kefakiran, yang dalam keadaan tiada sumber rezeki, dan hari ini seperti mana yang Encik Fazli sebut tadi bahawa kesejukan dia boleh mencecah sehingga -5 darjah Celsius. Sudah tentu anak-anak kecil yang keluarga yang tidak ada pakaian-pakaian yang selayaknya pakai di musim sejuk akan mengalami satu keadaan yang sangat mengerikan apabila difikirkan oleh kita. Dan apabila kami sendiri pergi pada awal tahun yang lalu, dan insyaAllah kita akan pergi pada bulan 1 akan datang, kita sendiri melihat bagaimana dalam keadaan sebahagian keluarga yang belum ada pemanas, dalam keadaan belum makan untuk kekuatan badan mereka, ini sesuatu keadaan yang sangat-sangat menakutkan dan mereka hanya menangis, menunggu
bantuan daripada saudara-saudara mereka di seluruh dunia. Ya, nak bercakap tentang bantuan ini selain daripada tengah musim sejuk ni, sudah pastinya baju sejuk diperlukan. Apakah antara keperluan-keperluan lain yang harus diberikan bantuan kepada pelarian-pelarian ini, Ustaz? Baik, selain daripada baju sejuk yang menjadi asas seperti yang lain daripada itu adalah makanan lah. Kerana kita tahu bahawa kalau kita mampu untuk tahan sedikit daripada kesejukan, tetapi dah beberapa hari tak makan, anak-anak kecil tiada susu-susu yang kita kata yang secukupnya untuk keperluan badan mereka, ini sudah tentu akan menyebabkan mereka mudah untuk ditimpa penyakit dan sebagainya. Dan kita juga sediakan selain daripada itu pemanas, selimut, yang mana apa sahaja untuk meringankan beban mereka dalam musim sejuk yang tidak tertanggung ini. Ustaz, bagaimana cara bantuan yang disalurkan kepada pelarian-pelarian Syria ini? Dan sudah pastinya kalau kita pergi ke negara orang ni, khususnya ke kem-kem pelarian ini, sudah pastinya ada cabaran kan Ustaz? Mungkin boleh kongsikan juga tentang perkara itu. Okey, baik. Tentang cabaran dan bagaimana cara ini, tentulah kita kata ada, terutamanya mereka hidup dalam keadaan di kem, dalam keadaan yang nak sampai akses di sana juga bukan mudah. Tetapi alhamdulillah kita melalui pasukan kita yang berada di sana, kita sudah buat kajian di manakah keutamaan yang perlu kita berikan, dan kita dah ada senarai lengkap walaupun sangat besar dan tak mampu untuk kita santuni keseluruhan, tetapi kita sedaya upaya cuba untuk kumpul sebanyak yang mungkin, manfaat seluas yang mungkin untuk kita sampaikan kepada mereka. Jadi kita insya-Allah antara tempat-tempat yang kita pergi antara Lebanon dan Syria ini, kita sudah kaji dan kita sudah hantar lebih daripada jutaan ringgit dan lebih daripada ratusan ribu, sekitar 150,000 yang sudah menerima walaupun sekecil-kecil manfaat di sana daripada hasil sumbangan tuan-tuan dan para dermawan di luar sana. InsyaAllah. Ustaz, macam saya tak berada dekat sana kan. Jadi Ustaz dah pun sampai ke sana. Kita nak tahulah keadaan kemah-kemah pelarian dekat sana. Dah berapa banyak dah sebenarnya bantuan-bantuan ini diberikan kepada keluarga dan juga pelarian-pelarian dekat sana. Dan adakah masih lagi kem-kem yang ada dekat sana masih lagi belum mendapat bantuan atau bagaimana Ustaz? Baik, apabila kita lihat secara keseluruhan penduduk yang berada di kem pelarian, tak kiralah di Lebanon, Syria atau Jordan atau Turki, keseluruhan hampir 1.8 juta. Tetapi apabila kita melihat, walaupun kita kata kita cuba sedaya upaya, kita tak mungkin mampu. Walau bantu lebih daripada 10% kita tak akan mampu. Tetapi bukan bererti bahawa kita mampu untuk berhenti, tidak. Tetapi kita cuba dan sedaya upaya untuk sampaikan sebesar yang kita mampu, dan alhamdulillah kita dah hampir-hampir berikan seperti yang saya sebutkan tadi lebih daripada 150,000, sekitar 150,000, dan insya-Allah kita teruskan lagi usaha kita. Mudah-mudahan seperti mana kita sasarkan, kita dapat untuk pecah sekitar 250,000 insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Ustaz, sekali lagi Ustaz mungkin boleh kongsikan bagaimanakah caranya untuk kita ni ramai-ramai untuk memberikan sumbangan ataupun infak ni. Silakan Ustaz. Baik, seperti mana yang tertera di kaca TV kita, nombor akaun bank yang kita paparkan, dan selain daripada itu kita juga boleh untuk menyumbang, untuk berkongsi rezeki, memberikan sokongan melalui kita punya website www.peduliinsan.org ataupun hubungi melalui kita punya nombor lah yang tertera, dan insya-Allah kita punya pegawai akan cuba untuk menjawab dan memberikan segala informasi yang diperlukan insya-Allah. Dan insya-Allah saya percaya sekecil mana pun sumbangan yang kita berikan mampu memberikan perubahan yang bermakna dalam kehidupan mereka. Betul, saya setuju sangat-sangat tu kan. Okey, baik, terima kasih Ustaz di atas masa yang berikan. InsyaAllah ramai-ramai untuk kita membantu sahabat Islam kita ataupun saudara Islam kita di Syria. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, kita telah bersama dengan Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Okey, Safiah. Itu antara yang boleh kita lakukan di hari Jumaat yang cukup mulia ini. Kita bawakan kepada anda juga, buat anda yang mungkin peminat bagi kem
K-pop, peminat K-drama dan sebagainya. Ini yang boleh kita nantikan. Jangan lepaskan peluang ini untuk menyaksikan 2021 Mnet Asian Music Awards, lebih dikenali sebagai MAMA atau MAMA, yang berlangsung pada hari Sabtu ini bermula jam 3 petang. Siapa yang akan menangi artis terbaik? Adakah lagu terbaik tahun ini? Siapa pula? Saksikan secara langsung di tonton.com.my/2021 MAMA. Make some noise. Wow, make some noise. Tak, baju Melayu tak boleh. Tak boleh, kita bertenang. Yang lihat kami dari awal sampai sekarang ini dan kita telah pun berada di penghujung rancangan. Jangan lupa untuk anda lihat Malaysia hari ini. Minggu depan, hari Isnin sampai Jumaat. Macam biasa, 9.30 pagi. Dengan tajuknya sejauh mana kita menjaga data peribadi kita. Ya, dan nak hujung minggu ni, besok nak pergi mana-mana, Ahad ini nak pergi mana-mana, jaga diri, bawa kita baik-baik, jaga SOP semua. Terima kasih, sampai jumpa minggu hadapan. Sofia dan juga Fazli mengucapkan Assalamualaikum. Bye-bye semua.